ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا فهم النبيين والملائكة المقربين والشهداء والعلماء العاملين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada malam ini kita membaca kitab akidah, iaitu Aqidatul Nadin. Kita sedang bicarakan tentang kalimah la ilaha illallah ni. Kita dah sampai ke muka surat 236. Di tengah itu dia kata apa? Bermula yang masuk pada makna yang pertama itu 26 yang terhimpun di dalam kata musannif, iaitu apa yang diperkatakan oleh penulis kitab itu, musannif. Dia kata apa? Wa ammastina'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal-qidam wal-baqa'a wa mukhalafatuhu lil-hawadis wa qiyamuhu binafsihi wat-tanazzuhu anil naqaisi wa yadkhulu fi zalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal-basari wal-kalami إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. Yang bermaksud, dan adapun terkaya Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap barang yang lainnya, maka iaitu mewajibkan ia baginya Allah Ta'ala itu akan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan tersuci daripada segala kekurangan, dan masuk pada demikian itu wajib sama baginya Ta'ala dan basar dan kalam. Kerana jikalau tiada wajib baginya Ta'ala segala sifat ini, nescaya adalah berkehendak kepada yang membaharukan dia, atau kepada zat, atau kepada yang menolakkan daripadanya kekurangan. Jadi penulis ini memperjelaskan tentang sifat istina'uhu jalla wa azza, iaitu terkayanya Allah daripada apa segala sesuatu lah yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak memerlukan apa-apa. Dia terkaya, tak ada siapa pun nak membantu dan apa semua. Jadi dengan sebab itu dia kata, kita apabila kata la ilaha ataupun asyhadu an la ilaha illallah, itu yang dia kata yang pertama, Muhammad Rasulullah itu yang kedua, iaitu yang dia kata dua kalimat syahadah. Jadi kita katakan la ilaha illallah dan asyhadu an la ilaha illallah itu adalah termasuk di dalam perkataan itu terkayanya Allah daripada setiap sesuatu. Jadi itu perlu yang kita faham begitu, kerana kita nak menolak golongan yang mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu beranggota, Allah itu itu yang dikatakan mujassimah. Mujassimah, golongan yang mengatakan Allah itu beranggota, Allah itu bertempat. Jadi apabila kita katakan Allah itu terkaya, maka Allah tak ada sesiapa pun yang
dia perlu, dia kehendaki, dia minta bantu ke apa semua, terkaya Allah, tak ada memerlukan apa pun. Jadi apabila kita katakan terkayanya Allah daripada satu, maka wajiblah dia pada hak Allah Ta'ala itu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Wujud iaitu ada, wal qidam sedia, baqa kekal, mukhalafatu lil hawadis menyalahi segala yang baharu, dan wa qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah wujud makna ada, adanya Allah, tak ada siapa pun yang menciptanya. Allah ada dengan sendirinya. Makna Allah tak perlu apa. Macam kita wujud juga, tapi wujud kita Allah yang menciptanya, Allah yang menjadikannya. Itu juga al-qidam, baqa, wa malatul hawadith, wa qiyamu bi nafsih. Semuanya ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedia ada, kekal, tak binasa, tak sama dengan segala yang baru. Berdiri dengan sendirinya, maksudnya ada dengan sendirinya. Dan wa tanazzahu anin naqais, maha suci Allah daripada apa sahaja sifat-sifat kekurangan. Wa tanazzaha anin naqais, semua sifat-sifat yang sempurna, itu datangkan kamalat, adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat 20 sahaja. Sebenarnya selain daripada sifat 20, iaitu sifat kesempurnaan bagi Allah semua, amat banyaklah sifat-sifat kesempurnaan itu. Tapi para Abul Hasan Asy'ari, Maturidi, yang wajib dia kata, yang wajib kita ketahui satu persatu adalah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang harus. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tak terkira banyaknya lah. Apa sahaja yang sempurna semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita kata Allah itu terkaya daripada setiap sesuatu, mewajibkan dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsih, dan maha suci dia daripada kekurangan. Kemudian termasuk juga dia kata wa yadkhulu fi zalika, wajib bagi Allah itu sifat mendengar, as-sama, wal basar, melihat, wal kalam, berkata-kata. Sebab kalau tidak adalah sifat kesempurnaan ini, maka dah tentulah Allah itu memerlukan kepada sesuatu yang membaharukan dia, ataupun yang menjadikan dia, atau memerlukan tempat, atau memerlukan orang yang boleh menolak daripada apa sahaja sifat kekurangan. Jadi itulah sebab kita apabila sebut je la ilaha illallah, ada sifat-sifat wujudnya, qidam, baqa, mutalil hadis, qiyamu bi nafsih. Itu juga sama basar, kalam, itu adalah dikatakan sifat istighna'nya Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya, ataupun Allah itu tidak memerlukan pada siapa. Tak kala menyebut oleh musannif akan bahawa makna ketuhanan yang tertunggal, yang tunggal dengan dia oleh Allah Ta'ala, kita Tuhan kita Subhanahu Wa Ta'ala itu terkayanya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Allah tak perlu pada siapa pun, tapi yang lain daripada Allah semuanya memerlukan, menghendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengambil ia menyatakan akan barang yang masuk di bawah tiap-tiap kedua makna itu daripada aqaid yang terdahulu sebutnya. Maka yang masuk pada istigna itu 11 sifat.
yang termasuk di bawah istina ada dikatakan 11 sifat daripada segala sifat yang wajib. Satu sifat nafsiyah iaitu wujud, dan 4 sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, muhalafatul hawadis dan qiyamuhu binafsih. Dan 3 daripada sifat ma'ani iaitu sama, basar dan kalam. Dan 3 daripada sifat maknawiyah iaitu kaunuhu ta'ala sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu yang dikatakan 11 tadi tu. Dan jikalau tiada disebut akan dia oleh musannif sekalipun, kerana bahawasanya melazimi ia akan 3 sifat ma'ani yang tersebut dan lawannya 11 pula daripada sifat yang mustahil, maka jadi perhimpunan 22 dan masuk pula 4 lagi, jadi tamam 26 yang masuk di bawah istina. Jadi itu bahasan dalam ilmu tauhid. Bila kita sebut la ilaha illallah, makna yang pertama istigna, iaitu terkaya Allah daripada apa sahaja yang lain daripada Allah, maka terkandung di bawahnya 26 sifat yang wajib dan juga lawannya yang mustahil. Jadi semuanya 26. Kemudian menyatakan pula oleh musannif akan jalan yang melazimkan terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya dengan katanya, kerana jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini hingga akhirnya, dan kenyataan tafsil yang demikian itu bahawa engkau kata jikalau tiada wajib bagi Allah itu wujud, nescaya jadi wujudnya itu harus yang berkehendak kepada orang yang menjadikan dia, dan berkehendak itu menafikan kaya. Dan jikalau tiada wajib bagi Allah itu qidam, nescaya berkehendak ia kepada orang yang membaharukan dia, dan berkehendak itu menafikan kaya. Dan jikalau tiada wajib bagi Allah itu baqa, iaitu kekal, nescaya kehendak ia kepada orang yang membaharukan dia, dan berkehendak itu adalah menafikan kekayaan dia. Dan jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala mukhalafatu lil hawadis, nescaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia, dan berkehendak itu menafikan kaya. Dan jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala qiyamuhu bi nafsih, dengan makna yang pertama iaitu kaya daripada fa'il, iaitu pembuat yang menjadikan dia, nescaya kehendak ia kepada orang yang menjadikan dia, dan berkehendak itu menafikan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tiada wajib bagi Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, dengan makna yang kedua iaitu kaya daripada zat, nescaya berkehendak ia kepada zat, dan kehendak kepada zat itu menafikan kaya. Dan jikalau tiada wajib bagi Allah itu tersuci daripada kekurangan yang masuk di dalamnya 6 sifat, nescaya kehendaklah ia kepada orang yang menolak kekurangan dia, dan berkehendak itu adalah menafikan kekayaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai hujjah dalil, kita nak memperkatakan bahawasanya Allah itu terkaya daripada segala setiap sesuatu. Maka di bawahnya termasuk wujud qidam baqa, mu'atul dalam hadis qiyamuhu bi nafsih, sami'an sama basar kalam, kaunuhu sami'an basiran, kaunuhu mutakalliman. Kalau tak adalah sifat-sifat ini, maka dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain daripada itu, maka itu adalah mustahil lah. Dan diketahui daripada tafsil ini, yakni secara terperinci, penjelaskan secara terperinci pembahasan ini, bahawa kata musannif jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, nescaya adalah ia berkehendak kepada orang yang membaharukan dia,
atau kepada zat, atau kepada orang yang menolak kekurangan daripadanya, atau tauzi' iaitu berbahagi-bahagi, maka berkendak kepada orang yang membaharukan dia dengan nisbah bagi wujud dan qidam, baqa, muhtal, hadis, dan salah satu daripada dua makna qiyamuhu bi nafsi, dan berkehendak kepada zat itu dengan nisbah bagi yang satu lagi daripada makna qiyamuhu bi nafsi, dan kehendak kepada orang yang menolakkan kekurangan daripadanya itu dengan nisbah bagi tersuci daripada kekurangan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu pada sesiapa pun untuk nak mempertahankan kesucian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan ini, golongan orang-orang kafir cuba merendah-rendahkan kalam Allah, iaitu Al-Quran itu. Di negara-negara orang barat ada yang usaha nak membakar Al-Quran, ada yang memijak-mijak Al-Quran, jadi banyak golongan-golongan yang tidak beriman nak memperkecilkan, nak merendah-rendahkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau berhadapan dengan orang macam tu kena mempertahankan Al-Quran itu, tak boleh. Walaupun ada juga golongan orang dikatakan orang beriman tapi dia letakkan Al-Quran pada tempat yang tidak sepatutnya. Tapi apabila dicek-cek balik, tengok dia kata orang ni tak betul. Jadi orang yang tak betul tu orang yang boleh kata akal tak sempurna, dia buat itu bukan kesalahan lah, kerana dia tu orang kata gila apa kan. Tapi kalau orang yang sehat buat macam tu memang perlu mesti ditahan ataupun mesti diberi hukuman lah. Dalam negara kita insya-Allah terjaga perkataan-perkataan yang menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kesucian agama, tulisan Jawi. Mereka tak boleh nak berwenang-wenang untuk memperkecilkan ataupun menggunakan tanpa dia mengetahui apa-apa. Memang kadang-kadang ada Al-Quran itu dijual oleh orang bukan Islam, maka kena, kalau adalah berlaku macam tu, cepat kita kena beritahu kepada pihak yang berkuasa untuk mereka tahan dan ambil semuanya itu. Itu juga kalaulah kedai-kedai bukan Islam tapi ditulis bismillah, ataupun ditulis halal apa ke, kena kita adukan kepada pihak yang berkuasa supaya dia orang boleh ambil tindakan. Tapi negara yang bukan Islam kita tak dayalah nak jaga semua tu. Itu terpulang balik nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang menjelaskan bahawa orang yang cuba ataupun yang dah nak bakar Al-Quran itu, dia kena sakit, dikenakan, Allah kenakan bala ke atas dia apa semua. Jadi memang kalau kita orang Islam tak dapat nak mempertahankan kesucian Al-Quran, kesucian agama kita, maka Allah akan pertahankan. Macam tentera Abraha yang nak datang merobohkan Kaabah. Masa tu orang Quraisy yang menjaga Baitullah, rumah Allah, Masjidil Haram adalah bawah jagaan orang Quraisy. Apabila tentera Abraha sampai ke sana, dia bukan nak mempertahankan Kaabah, dia nak selamatkan dia punya ternak, kambingnya, untanya apa semua. Lalu ditanya, kenapa kamu tak pertahankan? Dia kata, rumah ini ada pemiliknya. Dia beriman, orang Quraisy ni. Dia kata, rumah ini ada pemiliknya.
maka pemiliknya lah yang akan menjaga kebersihan, kesucian rumah itu. Jadi itu sebab datangnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah datangkan tayran ababil, iaitu burung ababil yang membawa batu daripada neraka, iaitu batu yang panas, yang apabila dijatuhkan ke atas setiap orang, dia jadi ka'asfin ma'kul, hancur. Itu hebatnya kalau kita tengok tafsiran surah Alam Tarakai itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri balas mereka-mereka yang nak merobohkan rumah Allah itu, diletakkan sahaja, dijatuhkan sahaja batu daripada neraka itu, lebur badannya hancur, seperti abu yang berterbangan, hancur lebur saja. Jadi begitu Allah mempertahankan kebesaran dan keagungannya. Sesiapa yang nak merendah-rendahkannya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menjaga kesuciannya dan keimanan ataupun tentang agama tu, kemuliaan agama Islam itu, insyaallah. Kemudian maka membahagi oleh musannif akan berhajat dan berkendak itu dengan bahawasanya terkadang ada ia kepada yang membahrukan dia, dan ini istidlal atas wajib wujud dan qidam dan baqa dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dan salah suatu daripada dua juzuk tafsir qiyamuhu bi nafsih, dan iaitu kaya daripada mukhassis, iaitu dan terkaya daripada yang menjadikan yang mukhassis itu maknanya yang mengkhususkan atau asas daripada perkataan khasas, khusus, jadi yang menjadikan sesuatu itu, jadi Allah tak perlu sesuatu yang mukhassis, dan terkadang ada ia kepada zat, dan ini istidlal atas wajib juzuk yang satu lagi, dan iaitu kaya daripada zat, dan terkadang ada ia kepada orang yang menolakkan daripadanya segala kekurangan, dan ini istidlal iaitu dalil atas wajib tersucinya Allah Ta'ala daripada kekurangan. Jadi kita kena pertahankan kebesaran keagungan Allah itu, menolak apa sahaja kekurangan yang diperkatakan, sesiapa pun, mesti kita mempertahankan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan ketahui yang demikian itu bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala berkehendak kepada orang yang menjadikan dia, mustahil Allah memerlukan kuasa yang mencipta dia, dan mustahil ia berkehendak kepada zat tempat ia berdiri. Sebagaimana biasa kita katakan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Jadi itu menafikan Allah itu hendakkan tempat bertempat. Jadi maksudnya Allah berkehendak kepada makna berdiri dengan sendirinya, makna tak perlu ada tempat dan apa semua, Allah berdiri dengan sendirinya. Dan mustahil ia berkehendak kepada orang yang menolakkan kekurangan daripadanya, kerana dia kalau kehendak ia kepada salah satu daripada tiga perkara ini, nescaya tiada ia kaya. Itu juga tak perlu Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan satu kuasa yang mempertahankan kesucian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Suci pada segalanya,
dan Allah Maha berkuasa untuk mempertahankan keagungan dan kebesarannya. Betapa tiada ia kaya, dan iaitu Allah Ta'ala itu kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang kita sebut la ilaha illallah itu termasuk di dalam maknanya istina an kulli siwa, iaitu terkaya daripada segala sesuatu. Dan apabila sebut begitu, wajib pada Allah wujud, qidam, baqa, muhafazatul oleh hadis qiyamu bi nafsih. Kemudian sama basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, dan maha suci Allah daripada apa sahaja sifat kekurangan. Itu yang termasuk di bawah kalimah la ilaha illallah itu. Kita dalam menyebut la ilaha illallah itu kenalah sebut dengan betul. Kalau kita tengok orang yang buat tahlil itu, dia kalau kata la ilaha, dia ada mat jumpa dengan alif dalam dua kalimah, itu dia kata jaiz munfasil. Makna ada harakat dia tu, tak boleh kata la, makna kita buang. Jadi tak tahulah golongan-golongan yang berzikir macam tu, dia tak tahukah hukum tajwid itu. Maknanya kita bukan la ilaha illallah ini kalimah yang mulia, yang mesti ikut dari segi hukum tajwidnya itu, dan hendaklah betul, supaya jangan terbuang kalimah-kalimah yang ada di dalam la ilaha illallah itu. Itu juga macam kita baca kul a'udzu bin nas, nun sim je nas, padahal nun alif sin nas, bermakna kita dah buang alif. Orang-orang yang membaca dengan cepat kul a'udzu bin nas malikin nas, makna dia buang alif dalam kalimah itu. Padahal itu ada Al-Quran. Maka kita bimbanglah, boleh jadi berdosa. Kita nak cepat, mana boleh, kena ikut. Begitu juga apabila kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ia tu kita buang. Dia sepatut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada ya gitu, mat. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, makna banyak huruf dalam Al-Quran kita buang. Ini yang kita bimbang. Dikatakan rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa ramai golongan yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat. Waliyazbillah. Kita minta jauh. Jadi yalah, yang buat tu kadang-kadang tok-tok imam juga, tok-tok Bilal, pegawai syarak. Orang lain ikut je. Jadi kena betul lah, jangan sampai kita buang huruf-huruf daripada kalimah la ilaha illallah, Fatihahnya, Quran bin Nasnya, supaya kita benar-benar dapat ganjaran pahala yang kita lakukan itu. Kalau tidak, seolah kita bimbang di laknat itu. Jadi itulah sebabnya kita bahaskan perkara ini, supaya kita betul dari segi kepahaman kita, sebetul juga daripada bacaan kita. Moga-moga kita dapat hidayah dan taufik dan dapat pahala dan ganjaran yang sepatutnya lah.
Kemudian seterusnya dia kata wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yahsulu gharaduhu kaifa huwa wa kaifa huwa ta'ala al-ghani an kulli ma siwa. Artinya dan diambil daripadanya arti daripada terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya itu, tersuci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Dan jika tiada tersuci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, nescaya lazimlah berkehendak Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan kehendaknya, betapa dia iaitu Allah Ta'ala kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Jadi termasuk juga perbahasan bahawa la ilaha illallah itu Allah tidak memerlukan apa-apa di sebalik apa yang Allah jadikan. Misal kata Allah jadikan kita, apakah ada perkara-perkara tujuannya Allah akan dapat apa-apa apabila kita dijadikan? Allah jadikan dunia, Allah jadikan langit, bumi, apakah apabila diciptakan itu Allah dapat apa-apa faedahnya? Sebenarnya tidak ada pun sedikit apa-apa faedah yang kembali kepada Allah. Itu juga Allah kenakan hukum haram minum arak, haram membunuh, haram berzina. Apakah hukum yang Allah katakan itu ada dapatnya faedah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Sebenarnya semuanya itu adalah faedahnya untuk makhluk ataupun untuk manusia. Bukan faedahnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan ada faedahnya kembali kepada Allah Taala, maka dia lazimlah berkehendak Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan kehendaknya. Maknanya kalau Allah hendakkan faedah hasil daripada dia menghukum benda-benda yang haram itu, maka Allah hendakkan hasil apa yang telah ditetapkan itu. Kalau kata haram berzina, apa dapatnya Allah? Tak ada. Tak ada apa yang Allah hendak daripada faedah diharamkan berzina, diharamkan minum arak, diharamkan membunuh dan yang lain-lain itu. Tak ada apa sikit pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi siapa-siapa yang melakukan juga benda-benda yang haram, maka dialah yang akan dapat dia punya bahananya ataupun azab sangsaranya. Siapa yang minum arak, maka dialah yang akan menerima balasannya dengan dimasukkan di dalam neraka. Jadi itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Dan tiada tersembunyi bahawa katanya tersuci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah. Mungkin kita berhenti sekarang itu. Kalau ada apa nak tanya, ada nak tanya. Ada. Jadi kalau tak ada, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutul unsa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima taratabi qawla wa fiqhan karama wa rizqan kull halalan daima al-akhilla atya ulama nahza bil khairi wa nafa'al wa nashar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil rida minka al-uyun
واغفر ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السرور أنت أكرم من ستر وصلاة الله توجه استغفر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصاب الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سار في رضاك ولا تولنا عليها سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.